Polis menahan seorang Perempuan suspek berusia lelaki 4 Seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun diketahui meninggal dunia akibat didera ketika dibawa penjagaan pengasuh. Haiwan pun pandai sayangkan anak, apatah lagi manusia yang diberikan akal dan perasaan. Namun, apa yang berlaku dalam kalangan segelintir anggota masyarakat pada hari ini amat berbeza. Orang dewasa seperti ibu bapa, pengasuh dan lain-lain yang diamanahkan untuk menjaga dan melindungi anak-anak sebaliknya menjadi igawan buruk. Anak-anak menjadi tempat untuk mereka melepaskan geram dengan tindakan dan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan. Video kali ini saya dan rakan-rakan sepakat untuk menyedarkan kita semua tentang keseriusan isu penderaan kanak-kanak yang bagaikan tiada penghujung. Apakah itu penderaan kanak-kanak? Dera, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bermaksud menyeksa atau menghukum dengan apa jua cara. Kanak-kanak pula boleh ditakdirkan sebagai ialah manusia yang muda, iaitu seorang yang belum mencapai umur yang matang atau akil balik. Oleh itu, penderaan kanak-kanak bermaksud penyiksaan atau perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan orang yang belum matang atau akil balik. Biasanya ia boleh dikategorikan mereka yang berusia kurang daripada 15 tahun hingga 18 tahun. Mana penderaan kanak-kanak boleh berlaku? Secara amnya, penderaan kanak-kanak terbahagi pada 4 jenis. Yang pertama adalah penderaan fizikal, di mana kanak-kanak ini didera dan mengalami kecederaan yang ringan sehingga kecederaan yang berat yang membawa kepada kematian. Seterusnya adalah penderaan seksual, di mana kanak-kanak ini dipaksa untuk melakukan aktiviti seksual seperti melakukan seks bebas. Seterusnya adalah penderaan emosi, di mana kanak-kanak yang mengalami penderaan emosi ini, mereka akan melepaskan kemarahan mereka kepada individu lain seperti melakukan kes buli di sekolah. Seterusnya adalah pengabaian. Kanak-kanak yang ini kebiasaannya terabai dan tidak diberikan hak-hak mereka yang sewajarnya. Siapa selalu terlibat dengan masalah penderaan ini? Kebiasaannya, ia berlaku terhadap kanak-kanak seawal usia bayi lagi sehinggalah mereka mencapai usia remaja. Hal ini kerana kebanyakannya disebabkan oleh keluarga yang bermasalah. Keganasan rumah tangga juga amatlah merosakkan kanak-kanak. Diperlakukan dengan keganasan dan menyaksikan keganasan memberikan kesan kepada kanak-kanak daripada semua peringkat umur, dan ia boleh mempengaruhi cara bagaimana mereka menangani konflik sepanjang hayat mereka kemudian hari. Punca berlakunya masalah penderaan kanak-kanak adalah seperti desakan hidup kerana kemiskinan, ibu bapa yang menghadapi tekanan tempat kerja, masalah krisis rumah tangga antara suami dan juga isteri disebabkan gangguan oleh pihak luar, kurang didikan agama di kalangan ibu bapa yang mempunyai masalah ketagihan dada dan juga berjudi, perbalahan antara ahli keluarga serta masalah perceraian merupakan punca berlakunya masalah penderaan terhadap kanak-kanak. Seterusnya, penderaan kanak-kanak akan memberi kesan terhadap proses perkembangan kanak-kanak tersebut. Secara umumnya, minda manusia akan melalui tahap perkembangan yang luar biasa ketika masih bayi dan kanak-kanak. Bukan itu saja, mereka yang terlibat dengan penderaan ini turut mengalami gangguan kesihatan yang berpanjangan seperti ketidakseimbangan emosi, kognitif, sosial, terdedah kepada gejala alkohol, dada serta terlibat dengan gejala yang tidak sihat. Kesan penderaan kanak-kanak terhadap aspek tingkah laku. Anak kecil yang sering dikasari ataupun didera lebih cenderung untuk memiliki tahap keyakinan diri yang kurang dan tidak mempercayai sesiapa saja di sekeliling mereka. Semakin panjang tempoh penderaan ini berlaku, maka semakin teruk kesannya terhadap perkembangan kanak-kanak. Antara kesan terhadap tingkah laku mereka ialah mereka lebih berani mencederakan diri sendiri, mempunyai tabiat pemakanan yang tidak teratur, sukar untuk tidur malam, sering berasa gelisah dan kemurungan, dan sering menjauh daripada orang lain. Berikut merupakan cara-cara untuk mengatasi masalah penderaan terhadap kanak-kanak. Yang pertama, ibu bapa perlulah berhati-hati dalam memilih pusat penjagaan kanak-kanak. Yang kedua, ibu bapa seharusnya meneliti terlebih dahulu latar belakang mereka. Yang ketiga, ibu bapa seharusnya memilih
pusat jagaan kanak-kanak yang didaftarkan dengan penjaga yang terlatih. Sekarang saya akan berkongsi dengan anda semua tentang cara-cara mengatasi masalah penderaan terhadap kanak-kanak yang berlaku mutakhir ini. Siapakah individu yang terlibat secara langsung dalam mengatasi masalah penderaan terhadap kanak-kanak ini? Tidak lain, tidak bukan, ialah ibu bapa, guru, kawan dan masyarakat. Kesimpulannya, semua pihak seperti ibu bapa, guru, kerajaan serta masyarakat perlu bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini. Tambahan lagi, ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang penting seperti memberikan perhatian yang secukupnya, menyayangi dan juga menghargai mereka sebagai seorang anak. Hal ini kerana mereka juga amat memerlukan sokongan, dorongan dan juga bimbingan daripada kedua ibu bapa mereka sendiri. Akhir sekali, kita seharusnya lebih peka dengan tanggungjawab yang kita ada dan juga sama-sama bantu kanak-kanak ini untuk mempunyai masa depan yang lebih cerah. Anak-anak merupakan anugerah yang tidak ternilai. Oleh itu, hargailah mereka dalam apa jua keadaan. Elak perkara yang boleh memberi kesan negatif, apatah lagi perbuatan dera yang cukup keji malah ditegah agama. Jadi itu saja dari kami, kumpulan 14. Sekian, terima kasih.